Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebagai set reminder. Untuk hari ini, kita akan teruskan pengajaran 12.3 Neuron dan Sinaps. Sebelum kita memulakan pengajaran untuk hari ini, kita perlu memahami objektif pembelajaran untuk 12.3. Pertama sekali, kamu perlu pandai untuk melukis dan melabelkan struktur neuron teriak dan neuron motor. Kedua, kamu perlu mencerahkan fungsi setiap jenis neuron dalam penghantaran impuls. Ketiga, kamu perlu menjelaskan struktur sinaps dan fungsinya. Dan keempat, kamu perlu menerangkan penghantaran impuls melintasi sinaps. Dalam subtopik yang sebelum itu, kita sudah belajar sistem saraf manusia adalah terdiri daripada berjuta sel saraf ataupun kita sebutkan sebagai neuron. Untuk hari ini, kita akan fokus kepada neuron. Ini adalah salah satu jenis neuron yang terdapat dalam sistem saraf manusia. Struktur asas yang terdapat dalam neuron adalah dendrit, badan sel, akson, salut mielin, nodus labial, dan bongosinaps. Seterusnya, kita akan mempelajari struktur asas dan fungsi bahagian neuron. Bahagian pertama yang kita akan belajar adalah dendrit. Dendrit merupakan cabang pendek daripada badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls saraf dari neuron lain atau persekitaran luar dan menghantarnya ke arah badan sel. Badan sel mempunyai nukleus dan banyak unjuran sitoplasma yang disebut dendrit. Disebabkan badan sel mempunyai nukleus, jadi badan sel berfungsi untuk mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Terdapat satu cabang panjang daripada badan sel yang kita namakan sebagai akson. Akson berfungsi untuk membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain atau ke efektor, contohnya otot atau kelenjar. Di sepanjang akson terdapat satu membran penebat yang kita namakan sebagai salut mielin. Salut mielin berfungsi untuk melindungi neuron daripada kecederaan, berfungsi sebagai penebat impuls elektrik dan membekalkan nutrien kepada akson. Di sepanjang neuron terdapat bahagian-bahagian tertentu yang tidak disalut mielin. Kita namakan sebagai nodus labial. Nodus labial berfungsi untuk membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf dengan membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus yang berikutnya. Pada hujung neuron terdapat bongosinaps. Bongosinaps merupakan pembekakan pada hujung cabang akson. Bongosinaps berfungsi untuk menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain. Setelah kita mempelajari struktur asas pada neuron, kita akan mempelajari jenis neuron. Terdapat 3 jenis neuron, iaitu neuron motor, neuron teriak, dan neuron keganti. Neuron yang pertama kita akan belajar adalah neuron motor. Ini adalah neuron motor. Neuron motor terdapat dalam akar ventral saraf spina. Neuron motor berfungsi untuk menerima impuls saraf dari neuron keganti sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor, contohnya otot dan kelenjar untuk memberi gerak baras yang sewajarnya. Badan sel neuron motor terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang.
Seterusnya kita akan belajar adalah neuron terial. Ini adalah neuron terial. Neuron terial terdapat dalam akar dorsal saraf spinal. Neuron terial berfungsi untuk membawa impuls saraf dari reseptor organ terial ke sistem saraf pusat. Dendrit menerima impuls saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Badan sel terdapat dalam ganglia akar dorsal. Impuls dialirkan dari badan sel melalui akson ke neuron yang berikutnya. Jenis neuron yang terakhir kita akan belajar adalah neuron keganti. Ini adalah neuron keganti. Neuron keganti terdapat dalam sistem saraf pusat. Badan sel neuron keganti terdapat secara kelompok dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Neuron keganti menghubungkan neuron terial dan neuron motor. Neuron keganti boleh dikatakan sebagai orang tengah kerana neuron keganti menghantar impuls dari neuron terial ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Setelah kita mempelajari struktur asas neuron dan jenis neuron, sekarang kita akan belajar penghantaran maklumat sepanjang neuron. Maklumat dihantar sepanjang neuron melalui isyarat elektrik atau kita namakan sebagai impuls saraf. Apa itu impuls? Impuls adalah gelombang caj positif yang dialirkan di sepanjang akson ke bongo sinaps. Terdapat satu celah sempit yang memisahkan bongo sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impuls yang kita namakan sebagai sinaps. Cuba kamu rujuk kepada raja sebelah. Bahagian yang teacher kotakkan adalah sinaps. Impuls mesti dipindahkan melintasi sinaps supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Fungsi sinaps adalah membenarkan impuls saraf dipindahkan dalam satu arah, mengawal jenis impuls yang melintasinya. Setelah kita sudah mempelajari apa itu sinaps, seterusnya kita akan mempelajari penghantaran impuls melintasi sinaps. Pemancaran impuls melintasi sinaps adalah secara kimia. Bahan kimia yang terlibat ialah neurotransmitter yang disimpan dalam vesikel sinaps yang terkumpul di hujung bongo sinaps. Contoh neurotransmitter adalah seperti asetilkolina, noradrenalin, serotonin, dopamina. Terdapat banyak mitokondria di bongo sinaps. Tujuannya adalah untuk menjana tenaga bagi penghantaran impuls saraf. Raja ini menunjukkan penghantaran impuls melintasi sinaps. Apabila impuls elektrik sampai ke bongo sinaps, vesikel sinaps dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Seterusnya, neurotransmitter akan meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Penggabungan neurotransmitter dengan reseptor akan merangsang percetusan impuls yang seterusnya supaya impuls dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Dengan ini tamatlah pengajaran untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Thank you semua.